Ada yang saya nak tinggalkan, ada saya nak pilih, kerana kita dah masuk ke penghujung bicara kitab kita ini, berbaki sikit lagi. Jadi pada pagi ini saya akan teruskan sesinya. Saya ajak tuan-tuan tengok muka surat 156, iaitulah di bahagian atas sekali yang telah kita tinggalkan sekejap 2 minggu, yang 3 minggu, sebulan yang lalu. Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wal kufri wal 'asyan. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Sadaqallahul azim, yang bermaksud Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, ke atas hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi peringatan dan amaran bagi penduduk alam seluruhnya. Al-Furqan ayat pertama. Sadaqallahul azim. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, berbahagia Kak Salwa, yang hormati seluruh dan kuasa pengurusan pengajian Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya, dan yang dihormati, yang dikasihi, yang diraikan pastinya seluruh kehadiran pada pagi ini, rekan taulan, para jamaah yang jauh yang dekat. Dan khabarnya ketika solat ada yang bau, ya, sentiasa ada yang bau tiba,
menyertai program duha kita ini. Sama ada kuliah pengajian saya ataupun kuliah-kuliah istizah yang lain, maka kita meraihkanlah kadir mereka dengan ucapan ahlan wa sahlan, marhaban biqudumikum wa musyarakatikum. Selamat datang dan selamat bersama hadir di program ilmu yang kita raihkan ini. Alhamdulillah. Kita yakin, kita pasti dalam hidup beragama ini pintu kerahmatan Allah tidak akan Allah tutup selama-lamanya, dan akan ada di kalangan kita hamba-hamba Allah yang insaf dan faham, sedar akan kepentingan ilmu dan kewajipan belajar ilmu. Sebab itulah maka Al-Imam Al-Ghazali pernah menyatakan bahawa sesaat bila manusia mula mencari ilmu, dia telah mula mencari pintu syurga. Kata Imam Al-Ghazali, sesaat bila manusia mula mencari ilmu, dia telah mula mencari pintu syurga. Kata-kata yang begitu berharga. Tapi kata beliau, sesaat manusia mencari kejahilan, dia telah mula menerka jalan ke neraka. Berat juga tu. Yang kedua beratlah sikit. Sesiapa yang mula mencari kejahilan, dia telah mula menerokai jalan ke mana? Jalan ke neraka. Jadi kata-kata ini bagi saya kata-kata yang kita kena renung. Bila kita pilih ilmu, kita sudah mula nak masuk ke jalan ke syurga, insya-Allah. Bila kita milih jalan kejahilan, maksud jalan dosa, maksiat, kejahatan, kemungkaran, kita dah mula meneroka jalan ke syurga, ke neraka. Ini kata-kata yang bagi saya perlu menjadi motivasi kepada kita supaya kita hidup dalam keadaan rindu, cinta, sayang, kasih dan nak kepada jalan-jalan ilmu, sehingga menjadikan kita dalam keadaan jauh pun kita cari, kita pergi. Bagaimana para ulama kita zaman silam, mereka meneroka jalan ilmu bukan sekadar 100 km, 100 batu, ribuan batu di padang pasir kering kotang, bertemankan seekor unta, kadang-kadang himar pun merentas jalan jauh kerana ilmu. Imam Al-Bukhari kan satu hadis, bukan dua hadis, satu hadis saja, berjalan merentasi padang pasir yang jauh ratusan kilometer, dan sampai-sampai ke tempat dia nak pergi itu, jumpa dengan orang yang hilang thiqah. Hadis tak jadi diambil. Tak jadi diambil hadis sebab orang yang dijumpa tu tak ada thiqah, hilang kepercayaan. Pernah diriwayatkan begitu. Di satu hadis, satu perkara tentang ilmu hadis diriwayatkan, perawi ada di satu kampung yang jauh, bukan setengah jam perjalanan. Setengah berjalan sekarang tak ada masalah tadi pun, walaupun jam depan airport hampir setengah jam, sampai juga jam 10 3 minit sampai. Coba kereta tu cebahlah juga, selawat tak berhenti ya, sebab jam. Imam Al-Bukhari diketahui ada seorang lelaki bawa hadis nun jauh ratus kilometer, bukan dengan kapal terbang, pergi dengan kenderaan pada pasir. Tiba-tiba sampai di kampung berkaitan, perawi ini sedang duk beri makan ayam, ataupun katanya ayam bitik begitulah. Tetapi dia bukan makan, dia bukan beri makan, dia panggil ayam ataupun itik, dia panggil tujuannya untuk tangkap. Dia tak perlu makanan pun. Saya nak buat contoh supaya siapa orang kampung dia tahu lah kan, kita panggil ayam macam mana. Ini orang bandar Melaka ni, orang Shah Alam Melaka ni, seorang kampung, kru. Kak Soleh tahulah ya. Kru nah, macam tak bercakap saya tuan-tuan ni ya. Orang kampung, Cik Mansur dia tahu ya, orang kampung, kru kita ledak ke, kru tu kalau ledak datang ayam tu berkerumun. Perawi ini dipanggil ayam bukan buat ledak pun, dia panggil saja, hanya bukan main nak tangkap ayam tadi. Jadi dia telah menipu ayam. Tipu ayam lah.
Imam Bukhari tengok orang kalau dia tipu ayam, orang dia tipu. Tak payah dia ambil hadis. Sebab orang ini dia menipu. Tak salah tipu ayam, tapi cara dia tadi akhlak. Kalau dia tipu ayam, orang dia tipu. Nabi dia tipu. Dia tak dia ambil hadis, padahal berjalan dah beratus kilometer. Bayangkan ulama dulu. Kerana ilmu. Kita hari ini Dewan Ekon, kursi pot empuk, kadang-kadang makan free, tuan-tuan, tapi nak kumpulkan penuh dewan bukan mudah. Bukan di sini, ini di Afrika Selatan, bukan di Kuala Lumpur, bukan Subajaya. Jatuhlah kita ilmu ni, saya sebut acap kali, kecenderungan kena ada. Jauh pun jauh lah, dekat betul lagi. Tak boleh mari mengaji sekali seminggu, hari-hari pun tak apa, tak ada masalah. Datanglah. Ya. Jadi apa yang sebut ini, kata Imam Ghazali, siapa yang mula cari ilmu, dia telah mula cari pintu syurga. Dan siapa cari kejahilan, buat kejahilan, benda jahil, maksiat, dia dah mula menerokai jalan ke neraka. Jadi, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang kekal, abadi dalam bab ilmu, dan penghujung kita dengan ilmu ni bukan kerana raya, bukan kerana puasa, bukan kerana Ramadan. Penghujung ilmu kita lah bila kita meninggal ataupun mati. Selesailah urusan kita dengan ilmu. Bukan setakat yang dengar ilmu, tuan-tuan, penceramah pun bila meninggal, kursi saya ini akan diganti orang lain. Kalau saya meninggal lah, bukan hari ini akan datang, ya. Mudah-mudahan. Tuan-tuan, puan-puan semua, tajuk kita pada pagi ini sambungan. Kerana pada dua minggu yang lalu, 1 hari bulan Februari, kita tak sampaikan langsung daripada kitab, meraihkan rakan-rakan daripada Ibu Perak. Saya bercakap umum bentuk nasihat bimbingan pada pagi itu. Dan kita nak sambung pada pagi ini dalam tajuknya adab seluruh manusia terhadap Al-Quran. Saya tak akan baca semua. Saya dah mula mengambil sikap di penghujung ini untuk milih-milih. Ada yang saya nak tinggalkan, ada saya nak pilih, kerana kita dah masuk ke penghujung bicara kitab kita ini, berbaki sikit lagi. Jadi pada pagi ini saya akan teruskan sesinya. Saya ajak tuan-tuan tengok muka surat 156, iaitulah di bahagian atas sekali yang telah kita tinggalkan sekejap 2 minggu yang 3 minggu sebulan yang lalu. Bila bercakap tentang Al-Quranul Karim, kita dah sebut dalam pengajian sebulan yang lalu, kita ada adab yang utama sekali. Kerana Al-Quran adalah merupakan pintu kepada semua keberkatan hidup kita. Al-Quran pedoman, Al-Quran pemandu, Al-Quran pemimpin, Al-Quran jantung hati, Al-Quran nyawa kita. Semuanya Al-Quranul Karim. Segala-gala Al-Quran. Dan Quran segala-galanya. Tak boleh kata apa dah. Al-Quran segala-galanya dan segala-galanya Al-Quranul Karim. Waktu maka hadis ini Nabi sebut kewajipan dengan Al-Quranul Karim. Dari sudut agamanya jelas daripada hadis Nabi sebut kepada kita kewajipan kepada Allah, kewajipan kepada kitab, kewajipan kepada Nabi SAW, kewajipan dalam urusan orang Islam dan seluruhnya. Baik. Saya nak sambung bicara pada pagi ini dengan muka surat 156 yang atas sekali. Nasihat kepada kitab Allah ialah membenarkan kandungannya, patuh kepada hukum hakamnya, berusaha memahami ilmu-ilmu dan perumpamaannya, mengambil iktibar dengan nasihatnya, berfikir tentang keajaibannya, beramal dengan ayat muhkam dan dengan ayat mutasyabih, mengkaji tentang gaya ayat berbentuk umum khusus, nasakh dan mansukh, menyebarkan ilmunya, menyuruh orang ke arahnya, dan perkara yang telah kami sebutkan yang termasuk daripada masuk kepada ini. Jadi begini, saya tak nak bincang satu sentence umum saja. Sebut nasihat pada Allah ini ialah kita menerima qat'i perintah, wajib kita taati, larangan wajib kita jauhi. Al-Quran wajib diambil sebagai pintu keilmuan dan keimanan.
mengaji tentang hukum hakamnya, mengaji tentang cabang-cabang ilmu dalam Al-Quranul Karim, memahami tentang tafsir ayat-ayatnya, mengambil iktibar di atas apa Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quran bukan setakat cerita zaman yang lalu, tapi akan datang, yang sedang berlaku, kenyataannya. Al-Quran sifatnya kita mesti beramal dengan ayat-ayat muhkamnya, perintah kewajipan yang Allah tentukan, dengan amal ibadat macam-macam. Jadi kesimpulannya, daripada hal ini menunjuk kepada kita kewajipan kita satu kewajipan kita. Apa dia? Belajar Al-Quranul Karim. Ini saya fikir satu rumusan paling mudah sekali. Belajar Al-Quran. Belajar dengan mana? Kita mengambil sikap untuk memahami, menghayati, dan memaknakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Orang tak belajar, mana mungkin faham Al-Quran? Tafsir, dia tak mengaji. Ulum Quran, dia tak mengaji. Tadabbur, dia tak ambil. Ayat Quran pun dia tak baca dengan betul. Hukum hakam Quran dia tak gasah. Apa yang dapat? Tak dapat apa. Maka dalam hal ini, cara kita nasihat kepada Allah bukan kita nasihat Allah, Allah sekian, tidak. Kita mengaji, belajar Al-Quranul Karim. Saya nak ambil satu pandangan, menarik pandangan daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ini pandangan yang seperti daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali lama. Pernah saya bincang panjang detail dalam satu program Al-Kuliah TV3 tahun 2010. Lama itu. Dengan tajuknya, saya ada rekod dalam nota saya. Saya pernah bincang hal ini dalam rancangan Al-Kuliah TV3 pada tanggal 17 Disember 2010. 2010 sekarang berapa? 13 tahun yang lepas. Rekod depan saya ada buku nota ini, tajuk ayat suci. Kata Imam Al-Ghazali, kata apa? Inna kathiran minal muslimina. Ni dengar betul-betul ni. Inna kathiran, bahasa Arab lah dulu, terjemah kemudian. Inna kathiran minal muslimina ja'alul Qur'ana ala hamishi hayatihim wa taraku hifzahu wa darsahu wa hum bihadzal maslak yakhunu Allah wa rasulah. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali siapa tuan-tuan? Ulama besar, alim yang besar dalam sejarah tamadun kita zaman moden. Bukan Imam Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, Mesir. Dia kata apa? Hari ini, inna kathiran minal muslimina ja'alul Qur'an ala hamishi hayatihim. Ramai orang Islam hari ini jadikan Al-Quran di persimpangan kehidupan. Hamishi ada persimpangan kehidupan. Orang Islam bukan tak hormat Quran. Percayalah. Orang Islam ni tak sembahyang pun kalau Quran kita pijak, dia pertama marah. Dia tak sembahyang, tak ada ibadat. Cuba Quran orang pijak depan dia. Quran orang pijak, dia pertama marah. Apa tu pijak Quran? Dia sembahyang tidak. Sebab dalam jiwanya dia faham Quran kitab yang suci, mukjizat yang besar. Kata Ghazali, ramai Islam hari ini yang Quran bagi dia persimpangan. Dia baca tidak, tapi kalau orang baca Quran, dia bangkit. Tak salah. Tapi macam ni bukan cerita orang Islam betul lah. Lalu kata dia, wa taraku hifzahu wa darsahu. Dari mereka meninggal Quran, hafaz pun tidak, mengaji Quran pun tidak, belajar hukum hakam tidak. Quran tu sekadar kitab terpinggir, huci dalam debu, tapi buka tidak, mengaji tidak. Ramai macam tu, kata Al-Ghazali. Wa hum bihadzal maslak yakhununa Allah wa rasulah. Orang macam ni khianat kepada Allah dan Rasulnya SAW. Ini kata Muhammad Al-Ghazali. Ditulis itu dalam tahun 1940 lagi. Lama dah. Dah 90 tahun dia tulis cerita ini. Tuan-tuan sekalian, saya sebut ini bukan nak apa, nak mencabar. Saya sebut ini minta maaf. Saya cuba nak mencabar diri saya, mencabar puan-puan yang hadir pada pagi ini.
Saya tahu bukanlah maksud dan mencabar ni bukan apa, tapi mencabar keimanan kita. Saya sebut untuk saya tahu sebab saya bercakap dalam apa yang saya pelajari, yang saya faham. Saya tahu kerana saya baca kitab ini, yang kita baca, saya baca. Saya cabar diri saya, puan-puan semua, hari ini, sekarang ini, saat ini, ketika ini, kalau Al-Quran bukan menjadi bacaan harian kita, bukan menjadi bacaan harian kita, tak kira pagi petang, bukan harian kehidupan kita, kita telah berbohong dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi tak belajar Quran langsung. Kalaulah kita tak jadikan Al-Quran kehidupan harian kita bersama dengannya, qiraatan paling utama, baca. Secabar diri saya, kita dah masuk sekarang pukul 10.30 pagi. Jam subuh tadi pukul 6.20 pagi, 6.16 pagi. Dah 4 jam berlalu. Boleh tanya, saya tanya diri saya, apakah setelah baca Al-Quran seawal jam 4 jam berlalu? Tak banyak, sikit. Mungkin tak boleh baca banyak sebab masa tak cukup. Sikit. Buka tatap, biar ada kerinduan itu. Saya cabar puan-puan sama. Ini bukan cabaran main. Sebab kita nak ada bukti dalam hidup kita. Siapapun kita, usaha belajar ada, usaha faham ada, membaca kita kena lakukan. Puan-puan, programkanlah. Kita jangan tunggu time-time tertentu. Ini dah masuk 24 Rajab. Kita merancang Rajab akan habis tempohnya seminggu lagi. Kemudian datang bulan Sya'ban, Ramadan aku nak baca Quran. Dah ready dah, Quran siap untuk baca Ramadan. Tidak. Nabi tak ajar kita hanya baca Ramadan. Nabi ajar kita ialah Quran kita baca dan baca dan baca saban waktu, saban masa. Sifat Al-Quran untuk dibaca. Bukan nanti Ramadan. Cuma lebih Ramadan adalah kita boleh khatam ke macam-macam, tetapi bukan tunggu Ramadan baru nak baca. Itulah kita nak sangat dalam sela-sela kehidupan kita seharian, time dengan Al-Quran wajib kita ada. Hari ini kepada saya kata amat mudah sekali kalau kita nak jinakkan hati dengan Al-Quranul Karim. Satu masa dahulu nak jinak Quran dengan kita pegang jamah, pegang mushaf, kadang-kadang kita terfikir wuduk tak ada ni, wuduk mungkin ada masalah, kejap lagi mungkin batal wuduk, dan nak pegang mushaf satu masalah. Hari ini terlalu mudah dan simple. Dengan phone saja boleh buka 60 kali sehari, tak ada masalah. Sekalipun lebih aula kita pegang Quran mushaf dengan berwuduk, tapi ada faktor-faktor yang kita tak mampu nak lakukan secara mudah. Maka nikmat kita ada phone ini satu rezeki yang bukan kecil, kan kita sentiasa dalam keadaan berpeluang untuk buat pahala dengan bacaan Quran. Sekalipun kita tak wuduk, tak ada masalah, soal kita pegang phone kita bacalah. Apalagi kalau kita berwuduk. Saya sebut ini secara mudah, tapi adab Quran kita dah sebut dah. Mestilah kita berwuduk, kita pegang mushaf. Itu adab kita kena cepat. Tapi dalam sela-sela masa kita tak ada alasan. Tengah kita di jalanan, kita di rumah, di dapur contohnya, Allahu Akbar. Saya sebut ini puan-puan sebab apa? Sebab kata Muhammad Al-Ghazali rahmatullah, dia sebut lagi satu perkataan yang menarik. Dia kata apa? Dia kata saat bila kita manusia menjadikan Al-Quran di hati jantung kita, maka denyutan hati jantung kita denyutan jantung yang berkat. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, saat dijadikan Al-Quran bersama di hati kita, denyutan hati jantung kita penuh keberkatan. Sebab apa? Kalimah itu masuk ke dalam jantung hati. Ayat demi ayat masuk tanpa henti 10 kali sehari, memberkati hati jantung kita. Ini kata-kata yang seperti daripada kitab
Syekh Al-Ghazali, dan pernah saya sebut dalam siaran TV lah tahun 2010, 17 Disember, dalam tajuk Ayat Suci Al-Kuliah TV3. Saya, Allahu Akbar tuan-tuan ya. Baik, itulah sekadarnya rumusan daripada apa yang kita baca daripada tulisan ini. Maka saya cabar puan-puan bermula pada saat ketika ini untuk meletakkan Al-Quran sentiasa di sisi kehidupan kita dalam segala masa, segala waktu kita miliki. Ambillah kesempatan untuk menelaah Al-Quranul Karim yang pasti dia akan pernah mengecewakan kita. Huruf-hurufnya, kalimah-kalimahnya, satu huruf 10 pahala, satu huruf 10 pahala. Dan kita baca sampai ratus kalimah, 100 ayat, berbanyak pahala sedang kita kutip daripada bacaan Quran setiap hari, setiap masa. Baik. Kemudian tajuk kita yang setuju di bawah tu, kewajipan mengagungkan, menyucikan gelar Al-Quranul Karim. Kata pengarang kitab kita ini, Imam Nawawi, dia bawa tajuk kewajipan mengagungkan, menyucikan, melihara Al-Quranul Karim. Ulama muslimin berijma' atas kewajipan mengagungkan, menyucikan, melihara Al-Quran secara mutlak. Secara mutlak dan secara qat'i. Secara qat'i, secara tuntas. Tak ada alasan. Mereka juga berijma' bahawa sesiapa yang mengingkari walastu huruf yang disepakati atau 6 huruf yang tak dibaca, sesiapa pun dalam keadaan dia akan tahu itu jatuh kafir. Ini menunjuk kepada kita bahawa Al-Quran yang ada sebanyak 323,671 huruf. Quran ada berapa huruf? 323,671 huruf. Itu Al-Quran sebuah. Hurufnya. Huruf itu kita faham tak? Kalau kita kata Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi, maknanya alif satu huruf, lam huruf, mim itu huruf. Kalau ayat, ayatlah huruf. Daripada huruf itu Quran sebanyak 323,607 huruf. 671. Ini angkanya. Jangan silap pegang bab angka ni. Nanti jadi angka berkat pula. Tak ada. Ya? Apabila kita pantang, dia pegang angka 323, maksudnya ini angka berkat. Tak ada. Berkat pada angka, berkat pada baca. Tak baca Quran, tak berkat manalah hidup kita. Angka tak ada keberkatan apa. Dalam Quran ada 323,607 huruf. Bermakna kalau kita ingkar alif ni tak ada dalam Quran contohnya, menafikan huruf lam saja yang ada dalam Quran 300 lebih itu, kata para ulama muslimun, kita ijma' usah kata orang tu jadi berikut kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'azubillah. Ini di antara apa yang jelas disebutlah. Quran ada 6,236 ayat. 6,236. 6,236 ayat. Dalam Quran ada sebanyak 114 surah, semua kita tahu, 30 juzuk, dan hurufnya sebanyak 323,671 huruf. Ini yang telah disebutkan oleh para alim ulama kita dan disebutkan oleh Syekh Muhammad Man Al-Qattan dalam kitabnya tentang hal ini. Syekh Man Al-Qattan seorang tokoh besar dalam bidang Al-Quran, ulum Quran. Dia pernah mengajar kami masa belajar dahulu. Saya pernah menerima daripada beliau, seorang tokoh besar daripada Mesir. Dia ada kitab bertajuk Manahij Al-Quran. Dia ada kitab tentang Mabahith Al-Quran, kitab berkait dengan ulum Quran. Itu yang disebut dalam kitabnya, huruf Quran sebanyak 303,671 huruf. Baik. Jadi kewajipan kita terima semua sekali. Maksud ada ulama yang kata ini antara pandangan menarik belaka ni. Maksud bila kita pegang Quran,
Kata Quran, kata ini buku kitab, bukan ini buku biasa, bukan Quran. Kita pegang Quran sebuah itu. Kata para setengah ulama, ini pandangan lah, ya, bukan satu hukum, tapi pandangan ulama. Kita pegang Quran yang lengkap, kita seolah-olah sedang merapati, mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, seolah-olahnya. Ini pandangan ulama, bukan hadis. Siapa yang pegang Quran dalam keadaan lengkap mushafnya, dia pegang, bukan pegang saja, dia baca, dia tatap, dia baca, dia tatap, seolah dia sedang merapati Allah secara keseluruhannya. Sungguh-sungguh dia rapati Allah. Sebab apa? Sebab Quran adalah kalam Allah. Ini pandangan nampak simple, tapi bagi saya motivasi sebenarnya. Seolah kita bila pegang Quran keseluruhan ini, kita sedang merapati Allah. Sebab Tuhan punya Al-Quran adalah Allah, bukan manusia. Sahibul Quran huwa Allah. Tuhan punya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pegang, kita dekati Al-Quran, kita rapati Quran mushafnya, soal kita sedang merapati Allah Azza wa Jalla. Sebab kita berkitab dia. Itu pandangan yang sekadarnya lah, bukanlah satu pandangan qat'i apa, tapi satu motivasi. Jadi kalau ada orang yang Quran tak pernah pegang, sembahyang pun tidak, apa masalahnya? Masalahnya dia sudah jauh daripada Allah, jauh daripada Allah. Bu'dan, dia daripada Allah Azza wa Jalla. Imam Al-Hafiz Abu Al-Fadl bin Al-Qadhi Iyad, Imam Al-Hafiz Abu Al-Fadl Al-Qadhi Iyad berkata, ketahuilah, sesiapa yang meremehkan Al-Quran, mushaf, satu bahagian daripadanya, atau mencela kedua-duanya, mengingkari satu huruf daripadanya, mendustakan mana-mana hukum atau benda yang sudah jelas dalam disebutkan Al-Quran, membenarkan perkara, menafikannya, menafikan apa tetapkan dalam keadaan dia tahu itu semua itu, dia itu kafir menurut ijma' ulama muslimin. Ini ulama bernama Al-Qadhi Iyad, seorang tokoh besar, menjelaskan kufur seorang yang menafikan, meremehkan mushaf, ayat Al-Quran dan seumpamanya. Saya tak fikir ini berlaku kepada kita, seorang cinta Al-Quran yang merapati Al-Quran. Tetapi boleh berlaku kepada sesiapa sahaja yang tidak bersama Al-Quranul Karim. Dia bukan isu orang bukan Islam yang remeh Al-Quran. Orang Islam pun kalau tak cinta Al-Quran, dia remehkan apalah hukum hakam, terutama dalam bab-bab yang dia tak boleh fikir dengan logik yang betul. Ini satu peristiwa berlaku di Pakistan. Seorang perempuan yang telah disyekam murtad oleh ulama Pakistan sendiri di fatwa. Tak silap saya nama Taslimah Nasrin ke? Taslimah, saya tak ingat nama sekarang, dah lama sangat. Taslimah Nasrin ke apa, tapi itu namanya. Boleh Google tengok. Taslimah. Depan Taslimah, tapi tak belakang Nasrin ke Nasrin. Taslimah. Telah diijma'kan oleh ulama Pakistan, murtad. Tapi dia berjaya lari luar negara. Tidak ditangkap, mungkin dijatuh hukuman. Satu ketika, antara isu yang dia pertikaikan Al-Quran dia bab apa? Bab hukum faraid. Maksudnya ialah, bila dia tak belajar tentang hukum faraid secara tuntas dalam hukum yang datang pada Al-Quran, dia fikir tidak adil Islam ini. Lelaki setengah bahagian, perempuan kurang daripada itu. Kenapa dibezakan perempuan lelaki? Bab harta benda, harta faraid. Tengok, bila kita baca Quran, hukum hakam, Allah tidak zalim kepada kita. Allah bagi lebih lelaki sebab ada hak-hak tertentu. Sebagai ketua keluarga, tanggungjawab yang besar. Bukan nak zalim perempuan, tapi dia bagi pandangan menafikan. Ceritanya, cerita yang besar pada masa itu, saya tak ingat tahun berapa, dalam sekitar awal 2000 lebih kurang, tak silap saya. Jadi ini menunjukkan ada orang Islam yang bila tak faham, menafikan. Anda nak nafi apa lagi? Atau orang yang dalam keadaan tak faham Quran, tak mengaji cabang hukum Quran, tak erti bahasa Arab, jangan cepat nak melatah. Para ulama kita yang faham Quran ni pun jauh lagi kefahaman. Kau kena kira
Kerana Al-Quran kitab yang penuh dengan 1001 cabang ilmu yang besar. Yang duk mengaji ni pun kadang-kadang ada benda tak faham lagi. Tiba-tiba kita abata pun tak lulus. Hukum hakam Al-Quran tak lulus, tiba-tiba menafikan hukum hakam Quran. Ini semua jinayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bagi contohlah, ada sejarah yang lain lagi. Taslimah Nasrin, tak silap saya. Tak betul lah. Menafikan antara banyak cerita dia. Dan salah satu ialah beliau buat satu artikel tulis yang menyatakan Quran ini satu kitab tidak adil pada perempuan dan bab faraid. Dan sebab tuan-tuan, kita dalam hukum Al-Quran ni, kata Al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaihi, seorang yang berilmu tinggi sekalipun, yang berilmu tinggi setara dengan Imam Suyuti, imam yang lain ramai lagi, kata mereka, kami tidak boleh mendabik dada dan faham segala-galanya. Kan Al-Quran kitab yang penuh 1001 rahsia. Kalau ulama masih mengaku mereka kurang ilmu lagi Al-Quran keseluruhan, kita nak menafikan satu huruf hukum hakam, siapalah kita? Betullah sekurang kita pada hari ini, depan saya pada pagi ini, pencinta Al-Quran yang sentiasa jaga Al-Quran, tak faham tanya, tak tahu bertanya, tak jelas bertanya, ambil peringatan, jaga Al-Quran dengan bacaan, tak itu hukum kamu tak apa, baca Al-Quran. Tak faham sangat pun, jaga Al-Quran, insya-Allah adalah pintu keberkatan. Sebab saya ingat lagi satu kata-kata menarik daripada siapa? Daripada tak ingat, tapi dalam kitab ni lah, Yahya bin Mu'adz rahmatullahi alaihi. Yahya bin Mu'adz ini seorang ulama yang meninggal tahun, Yahya bin Mu'adz meninggal tahun 258 Hijrah. Digelar sebagai Abu Zakaria, seorang yang zuhud, yang penuh dengan hikmah di dadanya. Yahya bin Mu'adz meninggal 258 Hijrah. Digelar Abu Zakaria. Dalam kitab ni sama saya tak baca lah, tapi yang meringkas saja. Kata Yahya bin Mu'adz, dia kata apa? Dia kata seseorang yang bila mula mendekati Al-Quran, bila dia mula dekati Al-Quran, sekalipun dia tak faham Al-Quran, tak faham, tapi dia merapati Al-Quran, sebenarnya dia sedang dipimpin oleh Allah ke pintu hidayah yang berkekalan. Ini bagi saya satu motivasi kepada kita ni, kita yang hadir pada pagi ni. Saya kata untuk diri saya jugalah, bukan kita faham Quran sangat pun. Bila ayat pakai satu, cuba terjemah ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa man yabtaghi ghairal islami dinan, cuma terjemah seorang temang belaka nampaknya, tak menung. Tetapi kata Mu'adz, kalau kita dah mula membaca Al-Quran, kita sedang berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki. Betul, kita rasa kecewa, terabai bila kita cuba nak ambil masa Al-Quran ini. Pertama, kalau kita boleh menjadikan masa kita banyak Al-Quran, kita sedang memilih jalan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang boleh meninggalkan Al-Quran, kata Mu'adz, siapa yang mula meninggalkan Al-Quran, dia sedang memilih jalan kesesatan. Kata-kata yang berat juga ni. Tadi Imam Ghazali kata apa tadi? Pilih jalan kejahilan, dia pilih jalan ke neraka. Ulama cakap benda yang berat-berat belaka. Ini kata Mu'adz pula, siapa yang memilih tak ada baca Quran ke tak Quran, dia pilih jalan kesesat. Tuan-tuan, puan-puan, kita marilah, demi Allah saya sebut pada pagi ini, sebab saya lebih terasa, saya tuan-tuan dalam beberapa tahun kebelakangan ini dah masuk usia yang agak berumur ni, banyak benda saya termenung. Demi Allah sebut ni, dia tak live pada pagi ni. Saya merasa sesuatu. Sebab saya dalam sejarah hidup saya tidak banyak hafal Al-Quran. Memang belajar agama
belajar di universiti pengajian bahasa Arab, bidang Islamic knowledge, luar negara banyak tahun. Tapi saya tidak orang yang tidak langsung dengan Al-Quran, hafalannya, kefahaman secara detail. Kita mula terasa, bila sampai tahap usia ni, kita dah mula berceramah macam-macam ni, kita terasa tu, ya Allah, aku masih jahil dengan ilmu Al-Quran ini. Aku masih jauh dengan ilmu Al-Quran, kefahaman Al-Quran, tafsirannya, maksudnya. Kadang-kadang menangis. Itulah kadang-kadang bila saya bercakap ni tuan-tuan, ini serta kata bagi saya luahan perasaan juga ni. Padahal kita mengaji agama dah, tapi kita rasa jauh lagi daripada kefahaman Al-Quran. Tak semampu orang lain yang duduk dalam bidang itu dengan tafsiran macam-macam. Maka saya kira dalam tempoh sekarang ini, pada saya, langkah saya sekarang yang saya buat dalam tempoh sekarang, ke atas meja rumah saya tu, isteri tahulah, penuh dengan buku tu, saya buka sekali tafsir. Sekali buka, bukan 1-2 tafsir, sampai 4-5 tafsir. Yang tu baca-baca, sebab kita rasa harga tafsir Al-Quran besar sekali. Dan banyak benda kita tengok tu, Allah, ini pandangan ulama daripada Imam Suyuti, Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari, Imam Katsir, daripada Asy-Syanqiti, macam-macam nama tu pula tafsir. Tengok yang ni, ya Allah, aku tak faham. Yang ni, aku tak pada jelas. Kumpulkan semua sekali. Oh begini. Tuan-tuan, minta maaf lah, saya bukan cerita, tetapi perasaan. Kita pada kalau kita Quran, kita tak rasa dekat dengan kita. Kita rasa Quran tu hampir kita. Macam mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dekat apa dengan Allah Azza wa Jalla? Kerana Al-Quran kalamullah. Kita sebut acap kali di pentas ini, tarikh Al-Quran jelas. Kalamullahil munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawati wal amali bih. Quran adalah kalam Tuhan, Allah turunkan untuk menjadi ibadat kepada umat Muhammad SAW. Jadi ibadat, bacaannya dan amalan dengannya. Al-muta'abbad, jadi ibadat Quran tu. Jadi sebab tu Quran dalam hidup umat Muhammad ini tak boleh berpisah langsung. Hidup dan mati dengan Al-Quran Karim. Salah satu doa yang kalau boleh kita amalkan, cuba tengok dalam Quran yang agak terkini, di hujung tu ada doanya. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allah jadikan Quran bertapak dalam hati saudara kami. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jika Quran berada dalam sanubat di hati jantung kami, melekat, berada dalam hati jantung kami, kita merayu, kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudiannya, tuan-tuan, saya nak stop kat situ daripada muka surat 156 itu. Kemudian saya nak pindah kepada muka surat. Ini kira lompat semua ni. Saya tengok tak ada keperluan kita nak sebut lagi apa-apa yang berbaki di muka surat 157, 158 tu, kerana dalam syarah saya sudah masukkan beberapa perkara. Kemudian cuba tengok muka surat yang seterusnya 162. Lompat semua ni. Ya. Lompat semua ni 162. Cuba tengok 162. Kita masih ada berbaki beberapa minit saja lagi. Tuan-tuan, tengok tajuk yang di bawah tu, tidak melarang kafir mendengar bacaan Al-Quranul Karim. Ini kata-kata Imam Nawawi ni, dia bawa di kitab ini, tidak melarang orang kafir mendengar bacaan Al-Quranul Karim. Apa ceritanya? Dengar baik-baik. Seorang kafir ni mana orang kafir lah. Seorang kafir tidak boleh larang mendengar bacaan Al-Quran berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Surah At-Taubah ayat 66. Jika seorang daripada kaum musyrikin meminta pertolongan kepadamu untuk umat Islam, maka berilah perlindungan kepadanya sehingga dia mendengar keterangan Allah, yakni tentang Islam itu sendiri. Imam kata apa?
Dalam isu orang kafir, tak dilarang untuk dia mendengar bacaan Al-Quranul Karim. Tuan-puan, kita mungkin tidak berapa tahu berapa ramai di kalangan orang-orang yang non-Muslim, sama dia Yahudi, dia Kristian, dia mungkin Buddha, dia Hindu, tak kira lah, yang penting non-Muslim. Kita mungkin tak tahu berapa ramai kalangan mereka ini yang mendengar bacaan Quran boleh jadi Islam. Dengar Al-Quran boleh jadi Islam. Saya pernah cerita kat sini pada puan-puan, kalau puan masih ingat lah, lama dah cerita ni. Sebab saya masih sebagai pensyarah di UM. Ini sekitar tahun 2000 lebih kurang begitulah. Tahun 2006 2007 begitulah, ya. Masa itu masih lagi dalam tugas sebelum saya pensiun awal 2016 yang lalu. Seorang pelajar Hindu, non-Muslim, Hindu, ada dua versi yang saya sebut kepada ceramah, termasuk pada puan, saya ingat lagi, kalau tak suruh balik recall balik. Pelajar Hindu, tapi pelajar dalam pengajian undang-undang, law student, UM, dibawa kepada saya oleh pelajar rakannya untuk bertemu atas asas untuk beri sedikit penerangan penjelasan tentang Islam, sebab dia ada minat. Bila saya tanya dia, pelajar law ini, Hindu ini, macam mana you boleh minat dengan Islam? Kawan dia law juga, dia tak berkemampuan nak beri penerangan tentang Islam lah. Jumpa saya, sekurang saya boleh bincang sembang, pensyarah, saya sebagai pensyarah, student data biasa. Saya tanya, kenapa you berminat untuk menerima Islam ni? Sebab dia cakap minat dia tu terlalu menebal. Boleh Islam lagi? Belum lagi ni. Dia sebab kat saya sering saja mendengar bacaan Quran dalam kenderaan. Subhanallahil azim. Dalam kenderaan, dia student kenderaan, dia naik kenderaan saja, dia mengikuti bacaan Quran, mendengar. Puan-puan, sehinggalah saya hadiah kepada beliau satu Quran terjemahan yang ditulis oleh Yusuf Ali itu, yang terjemah dalam bahasa Inggeris. Saya minta dia rujuk kepada 2-3 surah dalam Al-Quran, bukan semua, 2-3 surah. Saya minta rujuk bahasa Inggeris, translate-nya. Subhanallah, tak berapa lama kemudian, seminggu kemudian jumpa saya balik, dia tekad nak masuk Islam. Saya syahadahkan dia, saya ingat lagi, saya pun hantar dia ke Jawi untuk direkodkan keislamannya, dapat kad daripada Jawi, sebab UM kat Kuala Lumpur itu lebih dekat. Masa itulah 2006 2007 itu lebih kurang, saya ingat lagi. Sekarang dia lawyer sekarang ni. Tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Dia sebut kat saya tu, saya dengar bacaan Quran, dia menikmati. Aturan tuan-tuan, ada hikmah tersirat. Dan bukan saja itu peristiwanya, ada seorang pelajar yang lain, Buddha, Chinese Buddha, non-Muslim juga, fakulti ekonomi, masa itu di fakulti ekonomi perniagaan, ekonomi and business, begitulah, saya ingat lagi, UM pun sama. Cerita masuk Quran, masuk Islam tak apa, minat dengar bacaan. Itulah Quran ni, tuan-tuan, dia merupakan mukjizat. Mukjizat, dengar saja, tak faham, tapi dia ada satu tarikan. Apalagi yang baca pula dengan tarannumnya, dengan lafaz-lafaz yang jelas, makhraj, Allahu Akbar. Kalau seorang bukan Islam boleh tertarik untuk Islamkan bacaan Quran kita, biarlah lagi lah. Lepas tu hari ni kalau ada kalangan kita minta sebut macam ni, keras sikit, dengar Quran tutup,
dengar Quran channel lain dalam kenderaan, tiba-tiba buka siaran IKIM, dia disebutkan, kita dengar bacaan Khalid Al-Ghamidi contohnya daripada surah Nuh yang pertama hingga 10, tukar channel lain, maka ini menandakan hati kekeruh, hati kita mati, jiwa kita sakit. Kalau kita orang Islam, sepatutnya dengar itu ada satu tarikan. Tuan-tuan, saya tak tahu kenapa saya buat cerita ini, tapi nak cerita kepada tuan, tak melarang orang kafir dengar Quran, kata Menawi Rahmatullah. Cuma dia sebut kita dalam tulisan dia kata apa? Tetapi dia dilarang memegang mushaf. Pegang mushaf. Tetapi kalau jemaah saya macam tadi kepada pelajar yang non-Muslim tadi, Hindu tadi, sebagai Quran terjemahan yang Mushaf Ali itu, saya beri kat dia. Ketika begitu menarik, kawan kita yang pelajar Islam ni tanya, Ustaz beri Quran kepada dia. Saya kata, saya ada hujah, tak ada masalah. Sebab kawan kita ni bukan nak lawan Islam, dia nak belajar tentang Islam. Quran, kitab suci kita. Boleh pegang? Boleh. Yang penting dia pegang bukan mushaf, tapi Quran terjemah. Yang tak boleh, hulur kata tak boleh lah. Imam Qurtubi tegas, dia kata apa? Dilarang memegang mushaf. Ada mengajar kepada Al-Quran, ulama berkata, sekiranya dia orang tidak diharapkan keislamannya, tidak boleh mengajar Al-Quran. Sekiranya Islam diharapkan, dua pandangan. Pertama harus, kerana itu yang kita pegang harus salah. Sebab bila orang macam ni dia cuba nak faham ilmu tentang Islam, wajar dia tengok Al-Quran dalam kacamata, dia rasa Quran dekat dengan dia. Kawan tadi, saya lupa sebut tadi, yang Hindu tadi, saya minta dia rojok, tak silap saya pun dah lupa dah, 2 surah saya ingat, saya minta dia rojok baca terjemahan. Yang pertama Al-Hujurat, kedua surah As-Saf, yang pendek-pendek. As-Saf saya minta dia baca rojok. Seminggu kemudian datang jumpa saya balik, Ustaz, saya nak syahadah. So saya dah baca 2 surah yang Ustaz minta baca, saya dapati baca bukan ayat Allah, baca makna. Cukup berkesan. Al-Hujurat kita pun faham, surah tentang akhlak, kehidupan beragama, kehidupan seharian. As-Saf pun sama. Puan-puan sekalian, apa pun cerita kita pada pagi ini, masa sudah tidak mengizinkan ini, hakikatnya ialah kepada orang kafir boleh peringatkan, boleh. Cuma tinggal lagi dalam adabnya kita menjaga. Saya kira kita akan sambung baliklah kemudian nanti. Yang penting pada kita sekarang ni, pada kita yang bercakap ini, kita hadir ini, mari sama-sama kita rapati Al-Quranul Karim. Jangan kita abaikan Al-Quran, dan programkan Quran tiap hari, walaupun sikit, tak banyak pun, tiap hari. Jangan abaikan. Biar ada bukti kita dengan Allah. Lidah kita ini basah dengan Al-Quran Karim, kitab hidayah, kitab keselamatan, kitab keamanan, kitab ketenangan, kitab kebahagiaan, kitab kerahmatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tersambung lagi insya-Allah. Sekian aqul qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wazidna wa la tanqusna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran bertapak dalam hati sanubari kami. Ya Allah, jadikan Al-Quran pemandu kehidupan kami. Ya Allah, hidupkan kami dengan Al-Quran dan matikan kami sama Al-Quran. Ya Allah, berikan kefahaman tentang kitab-Mu yang suci. Ya Allah, Quran segala-gala dalam hidup kami. Pintu kerahmatan, pintu keberkatan, pintu keamanan, pintu kebahagiaan bersama Al-Quran kitab-Mu. Ya Allah, wassallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.